kalau kita tengok di dunia lah, di dunia ni kalau tengok banyak vaksin yang telah pun digunakan oleh masyarakat dunia, tetapi kalau tengok di Malaysia ni yang masuk hanya 3, iaitu Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Okay? Dan ini pun 3 ni pun kadang-kadang kita rasa macam ada orang nak memilih. Jadi disebabkan oleh itu, orang pun tanya, apa sebenarnya perbezaan di antara ketiga-tiga vaksin ni? Apa sebenarnya perbezaannya? Silakan doktor. Setiap vaksin dia ada cara teknologi dia berbeza. Okey, antara perbezaan yang boleh kita senaraikan untuk tiga-tiga vaksin ni dari segi negara, company dia yang mengeluarkan, teknologi penghasilan, cara penyimpanan, cara penyampaian dan juga efikasi. Efikasi ataupun dipanggil dari efikasi pun diambil daripada trial ataupun test yang dibuat terhadap manusia sebelum dikeluarkan kepada semua orang lah, ke setiap negara. So contohnya kalau kita ambil Pfizer, dia dari syarikat dia adalah syarikat swasta, Pfizer-BioNTech, yang berada di Jerman, AstraZeneca dan Oxford di UK, Sinovac dari China. So kalau macam harga Pfizer ni lagi mahal sebab dia adalah syarikat swasta berbanding Sinovac dengan AstraZeneca. Teknologi pula, kalau Pfizer ni dia vaksin tu dihasilkan daripada DNA ataupun saya panggil sebut tadi RNA virus tu yang disalin. Okay? Dia teknologi baru. Sebelum ni tak ada vaksin lain dibuat dengan teknologi ini. So dia copy RNA coding daripada virus tu, dia buat yang baru. Tapi sebiji dengan virus COVID, bukan virus COVID. Dia buat sebiji macam virus COVID tapi bukan virus COVID. So bila dia masuk dalam badan, dia akan menghasilkan vaksin seperti mana dia bagi seperti mana macam virus COVID itu sendiri masuk badan kita. Okey, AstraZeneca pula dia adalah protein virus yang telah diubah suai. Dia ambil sebahagian protein sebagai struktur daripada vaksin, daripada virus tu. Lepas tu dia ambil, diubah suai, dia buat vaksin. Sinovac pula adalah virus tu sendiri, dia panggil live attenuated virus, tapi dia lemahkan virus tu. Maksudnya dia tidak sebahaya virus yang bukan dalam vaksin. So virus tu dijadikan vaksin, dia dilemahkan baru dijadikan vaksin. Secara penyimpanan pun berbeza. Paling leceh sekali adalah Pfizer lah. Pfizer ni kalau kita nak simpan lama daripada negara pengeluar, nak sampai ke negara kita, nak pergi ke setengah daerah, nak sampai ke Macang ni dulu daripada KL, datang pergi ke Hospital Kuala Krai dulu, lepas tu pergi ke Klinik Kesihatan Lapok sebagai penyimpanan, baru datang ke pusat vaksin. So jadi nak sampai ke tempat tu mengambil masa yang lama. Pfizer dia kena simpan dalam temperature tempat dipanggil suhu negatif 70 darjah Celsius, sangat sejuk. So dia kena ada satu mesin yang spesifik untuk simpan vaksin ni, vaksin Pfizer. So jadi leceh sikit lah dia berbanding dengan AstraZeneca dan Sinovac. Dia hanya boleh simpan dalam suhu temperature biasa je, suhu bilik sahaja. Okey, cara penyampaian, cara delivery atau cara penyampaian. Satu vial Pfizer dia untuk 6 orang. Satu vial Pfizer kita kena dilute, lepas tu kena syringe out, letak dalam syringe sebanyak 6 syringe. So kena bagi 6 orang. So jadi dia leceh sikit kalau dekat pusat vaksin. So kita kadang-kadang kita nak cari cukup 6 orang dulu, baru kita boleh dilutekan, boleh keluarkan untuk bagi 6 orang. Berbanding dengan Sinovac, kita satu vial vaksin untuk 1 orang. So jadi mudah. Seterusnya efikasi. Ni selalunya orang akan bandingkan lah. Oh, saya nak pilih Pfizer sebab efikasi dia, keberkesanan dia 98%. Saya tak nak Sinovac sebab Sinovac 60-80% saja. Okey, betul. Dalam kajian Sinovac dia adalah 60 hingga 91%. AstraZeneca 95%, Pfizer sampai 98%. Tapi kita kena ingat, ni adalah efikasi ni dihasilkan, dicatatkan bila dia buat trial ataupun dia buat uji kaji terhadap manusia dalam satu-satu tempoh masa, dalam beberapa bulan, dalam satu-satu populasi dan dalam satu-satu musim yang berbeza. Okey, saya ambil contoh. Pfizer dia buat test dekat US. Dia buat dekat dalam 40,000 orang ke, 400,000 orang ke, dalam masa bulan Mei sampai Mei sampai Ogos. Tapi dia buat bukannya
dia buat test tu, dia bukannya buat antara Pfizer dengan Sinovac. Tak, dia buat Pfizer dengan placebo. Ada dua kumpulan, satu kumpulan ambil Pfizer vaksin, satu lagi kumpulan ambil placebo. Placebo ni dia biasanya kadang-kadang kita bagi normal slide ataupun kita tak bagi, dia kita bagi something tapi dia bukannya vaksin. Dia tidak membahayakan dan tidak memberi kesan kebaikan pun. Dia hanya untuk sebagai uji kaji. So bila satu kumpulan ni bagi Pfizer, satu kumpulan ni bagi placebo, so hasil result dia tu baru kita tahu, oh kumpulan placebo ni ramai yang kena COVID. Kumpulan vaksin yang dapat vaksin Pfizer ni sikit je dapat yang kena vaksin, yang kena virus, yang kena COVID. So jadi kita tak boleh nak bandingkan satu vaksin dengan satu vaksin yang lain sebab kita tidak membuat trial ataupun tidak buat uji kaji tu antara dua vaksin. Bukannya Pfizer lawan Sinovac, bukannya Pfizer lawan AstraZeneca, tak. Dia adalah Pfizer lawan placebo. So jadi dan dia buat pun pada populasi berbeza. Sinovac dia buat dekat Indonesia, dekat Asia. Pfizer dia buat dekat US. So jadi dua masyarakat yang berbeza, dua bangsa yang berbeza dan pada waktu yang berbeza. Katalah masa Pfizer buat tu, kebetulan alhamdulillah masa tu tak ada varian. Masa tempoh uji kaji Pfizer buat tu varian tak ada. So jadi sangat tinggi lah dia punya efikasi sebab varian tu tak timbul lagi. Masa tu dia buat uji kaji Johnson punya vaksin, masa dia buat punya uji kaji tu, masa tu ada varian baru, varian alpha keluar. Sebab tu kes dia naik, dia punya efikasi dia rendah. Tapi kalaulah dibuat uji kaji antara satu vaksin dengan satu vaksin lain, dia punya result takkan sama. Bukan macam sekarang. Sebab tu kita tak boleh nak cakap, oh saya nak Pfizer, saya nak Sinovac, saya nak sebab ni lagi baik. Kita tak boleh buat macam tu sebab tak ada lagi uji kaji yang membandingkan satu-satu vaksin dengan satu vaksin dalam masa yang sama, tempat yang sama, orang yang sama. So jadi kita tak boleh pilih sebab satu, negara kita membeli daripada negara yang daripada syarikat yang menjual vaksin. So berdasarkan stok yang datang, itulah yang kita boleh bagi. So katalah kita punya temu janji pada sekian-sekian hari, datang masa tu ada Sinovac sahaja, semua Sinovac. Kita nak Pfizer. So memang tak boleh lah. Bukannya tak nak bagi, bukannya tak nak bagi pilihan, tapi stok tu dia datang ikut timing negara tu hantar. Kita mungkin boleh minta banyak. Macam Datuk KJ even Perdana Menteri pun ada cakap, kita dah banyak dah, kita dah order berjuta dah, kita order daripada syarikat tapi tak dapat. So stok tu bergantung kepada vaksin yang dah dihantar oleh negara-negara pengeluar vaksin. Sebab itulah kita tak boleh pilih. Kalau dah dapat, terus ambil. Tak tahu kalau kita nak pilih, kita nak kata nak Pfizer. Bila sampai tak tahu, kalau sampai dah pun, masa tu bukan temu janji kita tak boleh ambil. Atas rezeki. Sebab tu saya sarankan, dapat vaksin, ambil. Sebab tujuan utama vaksin bukannya efikasi tu yang tinggi. Tak. WHO mengeluarkan, WHO kata, kalau vaksin tu dia punya efikasi 60% ke atas, dah cukup. Sebab kena ingat balik, fungsi vaksin bukannya untuk tak nak bagi kena virus COVID. Kalau 90% tu okey, mungkin aku tak kena. Memang banyak je orang yang ambil Pfizer pun ramai je yang kena COVID. Tapi tujuan utamanya supaya tak kena COVID yang teruk dan tidak menjangkiti orang lain. Tu yang utamanya. Sebab tu kita dapat, kalau kena timing temu janji kita dapat vaksin, ambillah, janganlah pilih.